skala 1/50, 1/100 dan 1/20, dan kaitannya dengan pita ukur. Jadi untuk makluman buku sekalian, inilah dia pembaris skala yang kita gunakan dalam menghasilkan objek-objek ataupun lukisan landscape di atas kertas lukisan. Manakala untuk pita ukur, kita gunakan dia untuk mengukur objek-objek sedia ada di tapak sebenar. Jadi kaitan kedua-dua alat macam ni sangat rapat dan pelajar harus mesti tahu cara menggunakannya, membacanya dengan tepat. Jadi untuk menghasilkan lukisan yang begitu menarik dan juga tepat. Baiklah, untuk permulaan kita tengok dulu pembaris skala 1/50. Pembaris skala metrik 1/50. Kalau tengok kepada di hujung pembaris, kita akan terlihat 1/50. Jadi cara bacanya ialah jarak antara 0 hingga 1 ialah 1 meter di atas tapak sebenar. Jadi setiap unit pecahan jarak antara sini ke unit sini ialah 10 cm. Jarak daripada 0 ke unit yang kedua, pecahan yang kedua ni ialah 20 cm. Daripada 0 ke sini ke unit yang ketiga ni ialah 30 cm, dan seterusnya lah sehingga yang unit yang agak panjang sedikit ini, pecahan yang panjang sedikit ini ialah 50 cm. Jadi keseluruhan unit 0 hingga 1 bermaksud ialah 1 meter di atas tapak sebenar. Baiklah, ini ialah cara bagaimana menghasilkan garisan menggunakan pembaris skala metrik dan juga gabungannya menggunakan pembaris T-square. Jadi apabila kita menggaris atas kertas lukisan, kita seharusnya lah menggunakan kedua-dua alat ini supaya garisan yang terletak tadi dalam keadaan yang kita kehendaki, sama ada tegak ataupun melintang dan sebagainya, kita ada menggunakan alatan yang sesuai. Jadi bagaimana yang saya terangkan tadi, cara kita menghasilkannya ialah meletakkan pensel di bacaan 0 ke angka 1 meter daripada pembaris skala, maka lukisan yang terhasil, garisannya yang terhasil adalah garisan 1 meter pada pembaris tapak sebenar. Dan sekiranya kita lanjutkan lagi garisan tadi, kepada bacaan angka 2, maka garisan yang tadi akan berukuran 2 meter. Okay. Jadi cara melukisnya ialah daripada angka 2 ke angka 0, cara terus macam ini. Ini ialah garisan 2 meter pada tapak sebenar. Begitu juga bacaan pada pembaris skala 1/100. Jarak antara angka 0 hingga angka 1 ini ialah 1 meter pada tapak sebenar. Jadi kalau kita perhatikan, ada pecahan unit-unit kecil ini. Unit-unit kecil ini mewakili 10 cm pada pembaris ataupun pada pita ukur. Unit yang kedua mewakili 20 cm, dan seterusnya unit yang agak panjang sedikit ini dia mewakili bacaan 50 cm. Dan jika kita buat garisan,
daripada kosong ke angka 1 meter, dia adalah 1 meter pada tapak sebenar. Dan kita lanjutkan lagi garisan tadi hingga angka 2, dia menunjukkan 2 meter pada tapak sebenar. Jadi itulah garisan 1 meter skala 1/100 yang menunjukkan perbezaan dengan 1/50. Jadi 1/100 akan menghasilkan objek ataupun garisan yang lebih kecil ataupun pendek berbanding dengan skala 1/50. Jadi pilihan skala ialah pilihan kita bersesuaian dengan keadaan tapak sebenar dan juga saiz kertas lukisan yang akan kita gunakan. Okey, jadi cara membaca pembaris skala telah pun kita ketahui. Sama juga dengan cara baca pembaris skala bagi pembaris skala 1/20. 1/20. Okey. Ini 1/20 lah. Pembaris skala 1/20. Okay. Jadi ini lebih kecil lagi, kan? Ini daripada 0 ke 0.5 bermakna setengah meter ataupun 50 cm. Dan seterusnya ke angka 1 dia akan 1 meter. Okay. Jadi kalau kita buat garisan menggunakan skala 1/20, kita akan tengok perbezaannya berbanding dengan skala-skala yang lain. Okay. Saya gariskan daripada angka 0 ke angka 1 menunjukkan 1 meter. Ini menunjukkan garisan 1 meter pada tapak sebenar menggunakan skala 1/20. Okay, so ada perbezaan dari segi panjang ataupun saiz objek bergantung kepada skala yang kita pilih dan juga saiz kertas lukisan yang kita akan gunakan, dan juga bergantung juga kepada luas kawasan tapak sebenar. Harap murid jelas tentang penerangan saya perbezaan antara skala-skala yang kita pilih. Baik, inilah tapak landscape yang kita pilih untuk kita membangunkan landscape ya. Sebenarnya sepadan kawasan ialah bermula daripada tepi, longkang bahagian dalam ni, panjang ni, kemudian lebar dan panjang ni. Itu keseluruhan lah. Jadi kita telah pun ukur panjang ini ke sudut sini iaitu 10.5 meter, manakala lebarnya ialah 8 meter menggunakan pita ukur. Okey, kita menggunakan pita ukur, kita ukur di tapak, kita pergi dan kita membuat ukuran di tapak. Jadi setelah kita ukur dengan panjang 10 meter, lebar 8 meter, maka sekarang kita dah boleh melukis sempadan kawasan bagi tapak ini menggunakan skala 1/50. Jadi 1/50 dipilih dalam melukis pelan ini. Jadi kita menggunakan pembaris T square dan juga pembaris skala untuk menghasilkan garisan 10.5 meter bagi garisan panjang. Kita mulakan menggaris garisan ini. Kita mula daripada kosong dengan membuat garisan putus-putus sepanjang 10.5 meter.
sempadan kawasan tapak landscape ini di atas kertas saiz A3. Seterusnya gunakan skala yang sama. Kita hasilkan garisan 8 meter menggunakan skala 1:50 juga. Kita tetap menggunakan baris T-square dan kita cari angka 8. Kemudian kita padankan dengan garisan yang menegak tadi menggunakan bumi skala. Dan sekarang kita boleh mula melukis garisan lebar 8 meter bagi sempadan kawasan ini dengan menggunakan garisan putus-putus untuk menunjukkan sempadan kawasan. Jadi inilah kesan lebar dan juga panjang garisan 10.5 meter. Kemudian kita akan sempurnakan menjadi 4 segi sama untuk membentuk keseluruhan kawasan sempadan tapak landscape. Inilah garisan sempadan kawasan yang telah siap dilukis menggunakan pembaris skala 1:50. Seterusnya, setelah kita melukis garisan sempadan kawasan, kita juga boleh masukkan objek kekal seperti singki konkrit ini menggunakan skala 1:50 juga dengan mengukur di tapak berapakah tinggi, berapakah panjang singki konkrit ini dan juga berapakah lebar singki konkrit ini. Jadi bila kita dah ukur keseluruhannya, barulah kita boleh menghasilkan singki konkrit ini. Kemudian apa yang kita boleh buat lagi ialah dengan kita mengukur jarak singki konkrit daripada tepi sini ke sudut sempadan kawasan supaya kita dapat mengetahui kedudukan singki konkrit ini di atas kertas kita. Selain daripada itu, kita juga boleh melukis beberapa objek elemen sedia ada. Contohnya ialah tumbuhan seperti ini. Inilah tumbuhan bunga kertas yang ada, dan lain tumbuhan ialah pokok renek. Jadi dengan caranya ialah kita melawat tapak dan kita mengukur diameter daripada tepi sini ke diameter tepi pokok bunga kertas ini dengan menggunakan pengukur pita pengukur. Jadi bacaan yang kita dapat daripada pita ukur ialah 90 cm. Jadi dengan menggunakan pembaris skala 1:50, kita cari bacaan 90 cm. Jadi pada skala 1:50, 90 cm ialah di sini. Tak sampai 1 meter lagi 90 cm. Jadi apa kita buat ialah kita dengan menentukan kedudukan pokok tadi dan juga menggunakan alatan yang lain iaitu acu bulatan, kita mencari diameter bulatan dengan saiz 90 cm yang ada pada acu bulatan. Nanti kita hampir jumpa acu bulatan yang ini. Ini ialah acu bulatan 90 cm bulatan. Jadi kita lukislah. Kita lukis, maka terhasillah bulatan untuk elemen tumbuhan berdiameter 90 cm menggunakan skala 1:50.
Jadi objek-objek lain yang kekal boleh kita lukis untuk ke dalam pelan seterusnya menggunakan skala 1:50. Setelah kita menguasai bacaan pembaris skala metrik dan juga pita ukur, maka kita bolehlah melukis lain-lain objek ataupun elemen sedia ada di tapak menggunakan skala yang kita pilih, iaitu 1:50. Contohnya kita melukis pokok renek ni dengan skala 1:50. Kita dah ukur saiznya di tapak dan kita pilih simbol landscape yang ada dalam pokok renek, maka kita boleh mula melukis. Saya menggunakan pen teknikal 0.5 untuk melukis simbol landscape di atas garis pandu pensil yang kita buat tadi, ya. Jadi itulah simbol yang terhasil daripada penggunaan pembaris skala metrik dan juga pita ukur yang kita ukur saiznya di tapak landscape dan kita pilih simbol pokok renek yang sesuai dan kita lukis di atas acu bulatan sebagai garis panduan untuk kita melukis simbol landscape. Dan seterusnya kita gunakan pen teknikal supaya kesan simbol tadi lebih kekal menggunakan pen teknikal. Jadi untuk pelajar sekalian, inilah dia hasil lukisan kita menggunakan skala 1:50, menghasilkan garis sempadan kawasan dan juga elemen sedia ada tapak seperti mana gambaran ataupun di tapak sebenar kawasan landscape. Jadi gunakan skala yang sama dan saiz kertas A3 yang kita pilih untuk kita melukis pelan-pelan seterusnya.